Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Terutama nikmat hidup, di mana hidup ini sebelum ini kita belum lagi disebut hidup. Bila masuk hidup, apa yang disebut oleh Adam? Alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah yang menghidupkan, kerana sebelum ini kita tidak lagi dipanggil hidup. Jadi nikmatnya hidup kerana merasakan ada Allah tadi. Jadi dialah yang memuji dirinya sendiri itu alhamdulillah. Itu puji yang betul-betul puji adalah puji Allah kepada dirinya sendiri sebenarnya. Itu yang sampai. Kalau hamba puji pada Allah tu belum sampai lagi. Yang sampai betul menunjukkan Allah lah, dialah yang memuji dia. Tak ada keakuan diri kita. Semata-mata keesaan dirinya tunggal semata-mata. Insya-Allah kita bersyukur kita dapat meletakkan tauhid yang sebenar-benar, mengesakan Allah sebenar-benar, iaitu menghilangkan keakuan diri. Tu. Semalam dah diceritakan yang dikata-kata malaikat, 8 malaikat yang mengusung arasy Allah, arasy Ar-Rahman, arasy Allah Ta'ala. Jadi dia 8 malaikat tu. Mana malaikat tu satu jarak tu malaikat tu dia, mana jarak untuk dia memikul tu tadi, mengusung tu tadi 500 tahun perjalanan jarak dia tadi. Maknanya luasnya arasy Allah. Dan dia makin arasy Allah makin membesar. Tu. Jadi sebenarnya hakikatnya nak bagi tahu, semalam dah bagi tahu, ni dia pecahkan lagi, bahawasanya yang bagi kudrat kepada malaikat tu siapa? Macam contohlah, kita ni berjalan. Jadi kudrat siapa yang kita pakai? Kekuasaan siapa kita pakai? Jadi yang memikulnya siapa? Yang mengusungnya siapa? Allah. Hakikat sebenarnya Allah. Dia berdiri dengan sendi. Tadi apa? Ya Hayyu Ya Qayyum, yang hidup, yang kekal, berdiri dengan sendi. Jadi kita ni berdiri, tegak, duduk berdiri macam ni. Ni, tegak badan kita. Siapa yang mendirikan kita? Allah. Betul bang? Allah. Jadi kita kena rasakan yang ada hanya Allah. Itulah sebenarnya kefahaman yang dikatakan arasy tadi, memikul tadi. Jadi kedudukan kita yang memikul ni tadi adalah malaikat juga. Tapi malaikat tu hakikatnya siapa yang beri kudrat kepada malaikat untuk memikul ni? Macam kita naik kenderaan apa? Motor ke kereta ke? Untuk sampai ke mana? Ke sekolah ke? Nak sampai ke madrasah abang ke? Jadi hakikat sebenarnya, adakah kenderaan tu ataupun siapa yang menjadikan kenderaan tu tadi? Siapa yang menjadikan kenderaan tu, Mak Ji? Besi yang ada pada kenderaan tu, getah, siapa yang jadikan tu? Siapa yang bagi akal untuk cantum-cantumkan jadikan kereta, kenderaan? Jadi hakikat sebenar, siapa yang membawa kita, yang memikul kita tu? Semuanya
Allah. Tapi kita nak kena faham lah. Tapi bila kita tak belajar mengaji, mengenal diri, mengenal Allah, kita akan rasa macam tak terasa itu semua Allah punya. Yang berlayar, apa Allah Ta'ala kata di lautan tu, kapal-kapal adalah kepunyaan Allah. Mengapa Allah mengaku? Sebab memang itu kepunyaan Allah. Kita kata, ni orang ni yang buat, orang ni yang buat. Iyalah, tapi dia buat tu tadi atas siapa yang bagi ilmu. Siapa yang bagi ilmu. Dan kayu-kayu yang dia buat kapal, apa material, benda yang nak jadikan kapal dia daripada mana? Daripada bahan mana tu datang? Semuanya daripada Allah. Maka tu Allah kata dia berlayar di lautan, di tadi kapal tu adalah kepunyaan. Jadi semua yang di langit, 7 lapis langit, apa planet-planet, apa semua pun makhluk Allah kat langit dan di bumi seisinya hak Allah. Kita pun hak siapa? Tak, semua hak Allah. Jadi kita nak kena kembali betul-betul faham. Kita boleh mudah cakap kembali pada Allah, tapi kita tak mengaji, mana kita tahu kembali macam mana? Takkan nak tunggu wafat baru kita nak. Jadi sebelum wafat ni kita kena tahu setiap pergerakan kita, setiap apa yang diperjalankan untuk turun sesuatu yang Allah Ta'ala suruh di dalam pemikiran kita, itu semua kita kena pandang tu daripada Allah. Tapi kalau kita tak menghilangkan, kita tak belajar kenal diri, kita rasa ada keakuan diri, benda tu kita tak nampak tu daripada Allah. Kita menutupi. Sebab keakuan diri tu yang menutupi hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala sentiasa berlangsung. Awalu akhiru zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Semua ilmu itu meliputi semua hak Allah Ta'ala. Semua Allah tahu besok nak jadi apa, kejap lagi nak makan apa. Mak Ji makan dah bedal dulu apa wong Solo. Bantai dia. Jadi semua itu siapa yang atur? Abang ingat tadi abang beli, abang nak suruh kamu makan dengan Umi. Tapi Ahmad Najir dah. Tu aturan siapa? Allah. Duduk yam. Tutup pintu kunci yam. Tu. Jadi ini semua adalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Faham Faham? Dah. Syukur kita kepada Allah semua. Itulah tadi perjalanan yang hendak diperjalankan Asra. Isra perjalanan, Asra sesuatu perjalanan itu dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenarnya. Jadi kita nampak bila banyak perjalanan ini, perjalanan berjenis-jenis, berjuta-juta jenis perjalanan yang Allah mentajalikan. Semua jalan-jalan tu semuanya akan sampai kepada Allah. Dalam keadaan apa, rela atau tak rela. Rela ke tak rela ke, tetap akan sampai kepada Allah. Bagai jalan. Jalan-jalan orang benar, jalan yang tak benar tu tetap semana pun nanti pasti akan sampai kepada Allah perjalanan. Rela tak rela. Yang rela alhamdulillah, yang tak rela tu akan terseksa lah. Dia memberat-beratkan. Jadi itulah yang maknanya yang kita perlu faham, bahawasanya kita bersyukur kepada Allah. Nilai bila kita belajar ni adalah rela ataupun redha atau rela. Bahasa dia kalau nak faham, rela. Apa pun yang telah Allah Ta'ala atur dalam kehidupan kita, kita tahu tu daripada perjalanan Allah yang memperjalankan. Setiap saat, detik, degup jantung, semuanya itu adalah Allah yang memperjalankan. Allah yang mengusung, menyuruh malaikat ke, menyuruh siapa ke, apa pun kenderaan, sebenarnya Allah yang menetapkan tadi. Sampai ke Nabi Muhammad SAW tu diusung dengan burak. Diusung dengan burak. Tapi tak rasa membanggakan. Sebab yang diketahui, sebab bila ketiadaan diri tadi, barulah kita akan nampak dia aja yang usung. Jadi tak borak ke, kenderaan kapal terbang ke, kenderaan motor, kenderaan itu tak penting. Yang pentingnya tadi kita sedar yang membawa kita tu adalah, perjalanan tu adalah kita menggerakkan tadi tangan kita ke depan tadi.
Permulaannya kita memakai kalimah la haula wala quwata illa billah. Tapi kita tak faham apa tu la haula wala. La tak ada. Tak ada melainkan bil dia aja. Tapi ni ada kita, ada dia. Perkataan tu dah lari daripada, tak dapat memaknai dengan tepat, kurang teliti. Kita hanya menyebut aja. Tapi masih ada kedirian kita dalam, kita rasa la haula wala, menyerah kepada Allah. Di samping tu ada lagi di kedirian kita. Apatah lagi kalau yang lain. Jadi macam mana la haula wala tu, macam mana kita sebut dulu la ilaha illallah, dah ketiadaan. Maknanya kita kena mempraktiskan sebelum la tu, kita tak beres kan. La tu tak beres, tak ada. Jadi sebelum tiada tu adalah untuk nak mencapai kepada tiada, la. Bukan senang kalau kita tak belajar. Kalau tak jumpa ahli wali Allah yang mursyidin, yang boleh bawa kita kepada Allah. Jadi inilah perjalanan dia. Tapi kita tak jumpa, kita hanya menyebutlah berpuluh tahun sebut, tapi tak sampai-sampai kepada Allah. Ibaratnya gitulah. Jadi kita jumpa, dia tunjukkan, dia kata la, sebelum kau nak tak adakan diri kau, pastikan dulu betul ke apa makna ketiadaan. Kita kena membuat sesuatu latihan yang khusus untuk melawan hawa nafsu, kedirian kita. Tu, kalau tak tempuh tu, kita tak betul sebut la, dia dah tak betul. Sebab la kita ada kedirian lagi, mana boleh nak menuju bila dah. Maka kita tak dapatlah, maknanya kita dalam keadaan lalai lah. Dalam kita ni sebut nama Allah, dalam keadaan kita lalai lah. Supaya dalam solat lah, celaka lah, neraka lah, azab lah orang yang solat tapi lalai. Sama lah orang berzikir sebut la haula wala ataupun asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengatakan, mengakui bahawa dia menyaksikan hanya Allah, tapi dia merasa ada diri lagi. Dia yang menyaksikan. Mana tak kena. Jadi ini kita perlu fahami betul-betul, telisik betul-betul, kaji betul-betul. Allah jadikan kita, dia kata afala tatafakkarun. Dia suruh kita berfikir. Dia suruh tengok. Afala sirun, macam-macam Allah suruh kita jadi bijak, berfikir, olahkan, fikir hari-hari, olahkan supaya tiada engkau, hari-hari engkau praktiskan dalam hidup. Kejap kau rasa ada, kejap tak ada, kejap ada. Jadi baru kau tahu, ya Allah, banyak aku silap. Tu dah mula dah. Kita dah mula Allah Ta'ala nak cuci kita. Pasal kita nak bersihkan diri kita dengan meniadakan diri. Itu. Jadi kita cuba buat tak. Mana itu dah mula, Allah dah mula memperkenalkan diri dia. Nanti Allah tunjukkan step demi step lama-lama, baru ini switch dia untuk betul-betul la tak ada. Pertama la tak ada, dia kata apa? La tu, cuba kamu belajar diam. Sebelum nak capai makam la tu, dia diam. Mendiamkan. Mendiamkan maknanya akal pun jangan diamkan. Itu kalau tak capai diam tu tadi, maka kita tak akan dapat makam la. Harus diam dulu. Diam, tafakkur. Tumpukan perhatian betul-betul. Diam, tak boleh fikir apa-apa. Diam. Sampai nanti bila dah rasakan betul diam tu tadi, tak ada apa-apa yang kita dengar, tak ada apa semua. Diam semua, kita tak bergerak, tak ada. Kita lemah longlai, tak boleh buat apa, diam. Maknanya bila diam, baru dia akan masuk nanti ketiadaan, baru dapat meniadakan. Tapi kalau kita tak diamkan, kita berfikir lagi, otak kita ke sana, maknanya kita tak dapat makam la tu tadi. Itu penting tu. Ini sangat penting. Sebab inilah nak mengukur diri kita ni pada situasi itu sebenarnya. Di situ dapat kita tidak dapat rasakan Allah Ta'ala. Kalau kita masih lagi tak dapat diam kan, maka kita tak dapat makam la. Tapi kalau kita dapat latihan itulah, diam sampai dia tak ada, kita dapat makam tak ada, dia bagi nanti. Apa bunyi ini? Allah ta'ala al-insan wa hinu minadari lam yakun. Sebelum ini kau belum disebut apa-apa. Itu tiada. Kita cakap tadi, diam dulu. Diam.
Nanti terbaca kamu ayat yang seumpama dengan tu. Kamu sebelum ni belum ada disebut apa-apa. Tu kamu bermain kat dalam diri kamu. Maknanya aku ni sebelum ni tak ada apa-apa. Tak ada tu macam tadi dah diam. Lepas tu ketiadaan, tiada. Allah Taala kata engkau ni tiada. Kita mendengar Allah tu berkata engkau ni mana ada, engkau tiada, yang ada hanya aku. Bro. Pastikan dulu bila dia cakap engkau ni tiada, betul-betul engkau ni tak ada. Jadi yang ada engkau ya Allah. Aku tak. Baru kita akan pakai billah. Tadi la haula wala quwata illa bil. Barulah bila dia akan sarungkan pakaian wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Maka kita akan berasa nanti setiap pergerakan kita, penglihatan kita semua terasakan dia je. Bukan kau yang melontar, bukan semua hidup kita rasa bukan kita dah. Baru namanya keesaan dia je. Baru kita akan nampak di luar semua. Sebab kita dah diberi kekuatan oleh Allah untuk menghapuskan makam tadi, tadi. Dah menewaskan hawa nak Allah punya pertolongan tadi. Kalau kita tak buat skill ni yang Rasulullah buat kat Gua Hira ni, diamkan diri di Gua Hira, diam. Supaya tak ada orang kacau, diam. Bila dah diam, Nabi kan meniadakan. Bila meniadakan, datanglah yang sebenarnya yang ada hanya bila. Barulah dinamakan hidup. Kalau tidak, kita ni mati sendiri. Kita syok sendiri kata hidup. Tapi sebenarnya hakikatnya kita ni tiada. Sebab bila kita dah diamkan, baru kita tahu kita ni tiada. Kita nak berfikir pun dia juga yang bagi fikir. Terkelip mata, bernafas, semua kita rasakan dia dah. Kita dah. Inilah sebetul-betul kita kenal nama dia. Setiap saat, setiap detik, setiap embusan apa kita rasakan dia berlaku. Rasulullah kata inilah orang yang betul-betul tinggi tiada rendah. Bila kenal Tuhan dia. Bila kenal Tuhan dia, binasa diri dia. Inilah yang paling tinggi tiada rendah. Rasulullah kata. Wahai Ali, tahukah engkau apakah yang paling tinggi yang tiada rendah? Itulah orang yang betul mengenal Allah. Macam mana nak mengenal Allah? Dia tidak ada merasa diri dia dah. Itu para nabi memang dah pakar, memang tiada dia. Memang dah pakar, jangan apalah. Kita tak mampu nak tengok dia punya perjuangan dia. Memang tak ada diri. Betul kepada wali-wali Allah ni. Jadi kita nak, sebab para wali-wali Allah mewarisi ilmu-ilmu kerohanian para nabi, akhlak-akhlak dia yang dalam. Dia 100% dia ikut syariat tarikat hakikat para wali Allah. Jadi itu dia pegang benda ni. Bila dia dapat pegang benda ni, dia akan dapat ikut syariat tarikat hakikat makrifat. Dia pegang ni dulu. Kenal diri, kenal Allah. Bila dia kenal betul-betul diri, barang siapa yang betul-betul kenal diri dia, maka dia kenal Allah. Rasulullah bilang, siapa yang kenal Allah, maka tiadalah lagi wujud diri dia. Jadi dia takut ada rasa wujud, dia jaga. Maka tu dia kata diam, kemudian mendatangkan la. Tak ada, betul-betul tak ada, sampai Allah mengatakan engkau ni tak ada, yang ada hanya aku. Baru dia pakai. Apa pakaian dia? Tadi la haula wala quwata illa billah, betul disebut. Kemudian dia memakai ramaita iz ramai. Dalam hidup dia gitu aja. 24 jam berdiri duduk, dia tak rasa dia. Dia tak rasa dah ada nama dia, ada sifat dia, dia ada kudrat. Tak ada. Dia boleh mendengar, dia boleh bercakap, dia ada ilmu. Tak ada dah. Dia nafikan. Semua dia kata Allah belaka, bukan dia. Dan kehendak-kehendak, semua kehendak Allah. Dia dah tak ada kehendak dia dah. Makan minum dia semua diatur oleh Allah. Dia tak nampak tu dia yang atur dah. Semua akan berjadi cantik. Ini yang Nabi kata orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, yang tidak syirik, dia inilah yang manis tiada pahit. Dia tak syirik dah, dia mentauhidkan Allah betul-betul. Rasulullah kata apa? Ini yang manis imannya, hidup dia ni tadi. Di dunia lagi dia dah merasakan adanya wujud Allah. Dia dah ketemu, dah geliga Allah Ta'ala. Maknanya inilah hala tujuan sebenar. Tidak mensekutukan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Dia tak nak lagi. Dalam diri dia pun dia tak nak. Pasal diri dia masih lagi syirik, keakuan diri. Inilah rahsia pada hari ini.
dibukakan lagi satu skill yang Rasulullah SAW dapat daripada Allah SWT. Jadi buatlah sungguh-sungguh, sebab kita ni bila buat tu nanti barulah kita yang paling tinggi, kata Rasulullah, dan kita yang paling takkan tertewas. Kita takkan tewas. Dan musuh kita dah dapat kalahkan, iaitu hawa nafsu, dengan keizinan Allah SWT. Kemudian iblis tu kita nampak mereka tak ada kekuasaan, sebab Allah dah bagi tahu hamba dia dah jadi hamba ku, betul-betul kenal aku. Dia dah tak ada dah, engkau tak ada kekuasaan nak apa-apa kan. Sebab iblis, aku yang bagi kekuasaan pada engkau. Jadi kalau orang yang dah kembali lebur pada aku, tak ada kekuasaan, engkau pergi kepada orang yang mengaku keakuan diri, engkau pergi kacau. Tapi orang yang dah tenggelam kebakaan aku, lebur, kau tak ada kekuasaan. Begitulah kekuasaan Allah bagi tahu. Mana inilah dia, keselamatan adalah tenggelam, lebur, tiada diri di situ. Di situ beruntung. Di situ paling nikmat, saya cakap tadi. Sebab Nabi SAW bagi tahu, orang yang betul mengesakan Allah, dia kenal diri, kenal Allah, mengesakan Allah, hidup dia tu tadi, dia ni yang hidup. Dia ni lah yang membesarkan Allah, dia yang mengagungkan Allah, dia ni lah yang manis sekali hidup dia tu. Bahagia, tenang. Dia ni lah yang maknanya dah dapat inna fatahna laka fatahan mubin. Kemenangan yang nyata, mubina, daripada Allah. Jadi ini yang Rasulullah SAW sungguh-sungguh nak bagi tahu umat dia. Sampai ke Rasulullah sujud, ummati. Dia nak ummati dapatnya. Dan Allah pun beritahu, selawat Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur. Sangat menginginkan keimanan, supaya keimanan tu apa? Yakin kepada tak ada diri dia. Telah datang seorang Rasul, dia punya sifat dia gitu. Rasulullah SAW, dia sangat menginginkan kita kenal, yakin kepada Allah. Yakin tu apa? Tak ada rasa diri yang ada. Baru Rasulullah lega. Jadi kita yang dah faham ni, dah dikurniakan Allah tadi, lebur, Allah leburkan kita dengan tangan kuasaannya. Jadi kita pun tahu matlamat kita ni adalah disuruh oleh Allah Ta'ala membawa manusia ilahun, untuk membawa macam ni juga. Tak ada yang lebih. Itu kita dah, maknanya Rasulullah bagi tahu kan, aku ni tadi sama macam kalian. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun. Tak ada kerja lain. Aku sama macam kalian enggak. Namun kepadaku dibagi wahyu. Wahyu dan di sisi Allah SWT yang sangat suci. Apa dia? Ilahun wahid. Tak ada lain. Mengesakan dia. Jangan ada keakuan diri kau. Jangan aku Fir'aun, jangan Namrud, jangan. Itu sifat yang sesat, itu adalah mengaku diri dia. Padahal aku yang bagi dia kekuatan tu tadi, tapi dia mengaku diri. Itu terjadi, jangan dijadikan sebagai pegangan kita. Pegangan kita tetap juga hilangkan keakuan diri. Dan jangan sekali-kali meletakkan diri kita ni baik, ataupun kita mengasakan kita ni selamat. Tak. Yang selamat tu hanya tak ada diri dengan dia, itu selamat. Kalau kita kata kita duduk dengan orang-orang alim, orang baik, kita rasa selamat, itu tak selamat ni. Selamat tu adalah tenggelam, tak ada rasa kedirian. Tu duduk dalam keamanan Allah janji, la ilaha illallahu hizni. Kalimat la ilaha illallah, siapa yang faham betul-betul, dia berada dalam bentengku, kata Allah. Ni Allah bagi tahu, dia ada diskusi. Dan sekiranya siapa dah berada dalam bentengku, aku jamin keamanan. Tapi kenapa hamla ilaha illallah tu meniadakan dulu, tu yang jadi masalah. Kita menyebut banyak kali, berjuta kali, hari-hari, berpuluh tahun, tapi kita tetap mengadakan diri kita, maka tak sampai juga benteng yang Allah Ta'ala kata. Sebab engkau bawa keakuan diri engkau kepada aku, mana engkau? Kau kena tetap bawa diam tiada sampai aku kata tadi engkau tak ada, baru betul. Engkau telah tiada, baru betul. Tapi masih lagi engkau ada lagi. Engkau sebut dah 20 tahun, tapi engkau ada diri engkau. Engkau tak boleh lagi jumpa aku. Ibarat gitulah. Rugilah engkau, Allah Ta'ala kata. Buang alam nasyra laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Buang semua, kan aku dah buangkan semua. Ngapa engkau datang bawa diri engkau lagi? Bawa ketiadaan. Sebab engkau ni memang tiada. Yang ada hanya
Jadi aku letakkan hidup tu supaya engkau jangan merasa engkau hidup. Tapi engkau dah tersilap, kau rasa engkau yang hidup. Dan kau rasa ada yang bagi engkau hidup. Mana engkau masih lagi mengada pengakuan diri. Maka jangan lagi rasa ada lagi keakuan diri. Sampai wama ramaita, sampai datang begitu nanti. Itu maknanya kita dah pakai tau. Sebelum nak pakai wama ramaita, perlu la ilaha illallah atau la haul. Sebelum la haula, diam. Diam macam mana? Kosong lah, diam, tak ada apa-apa. Diam je. Macam patung Adam, diam je. Dia dah datang nanti, masuk. Baru kita rasakan dia yang hidup. Dia bagi apa? Kan? Pak bersin, alhamdulillah. Jadi dia yang memuji diri dia, kata Adam. Baru betul. Wa ma ramai, bukan kau yang sebut, tapi bukan kau yang merasa tadi, tetapi Allah yang asyik pada diri. Faham tak? Itu makna saya bagi tahu ni dengan jelas. Mudah-mudahan Allah bukakan lagi. Semua ni Allah yang boleh yang sampaikan. Jadi ini bukan daripada saya. Seperti mana Nabi Khidir, dia kata kepada Nabi Musa, bukanlah aku berbuat ni atas kemahuanku. Bukan atas kemahuan, sebab dia dah mencapai makam wama ramai. Dia dah capai gitu dah. Tak ada antara ku dan antara siapa-siapa lagi. Dia tak ada dah. Tak ada antara. Dia aja. Kalau ada antara, ada dua. Ni tiada lagi antara aku dan engkau, ya Allah. Melainkan yang ada engkau. Tiada antara lagi. Tak ada lagi ada engkau, ada aku sembah engkau depan. Tak ada. Dia dah duduk wama ramai. Dia dah maknanya dia dah merasakan yang ada hanya Allah. Dia pun tak. Itu tempat dia dah menemui tempat makam yang mahmud, yang paling terpuji, yang Nabi Muhammad SAW sentiasa duduk di situ. Tak keluar-keluar. Terpuji di mana pergi pun. Campak kat mana pun tetap Allah. Nampak alam barzak, alam kubur. Tak. Dia tetap. Dia tak risau apa. Yang dia takut adalah dia takut adalah dia tak rasakan Allah. Dan dia rasa ada keakuan. Itu yang dia praktiskan dalam kehidupan dia. Dia olahkan dalam kehidupan dia. Apa pun dia tengok dalaman dia. Rosak tak? Rosak tu bila dia ada keakuan diri, rosak tu. Dia tak dapat diam lah tu. Dia cari balik, diamkan balik, masuk balik lah balik. Baru bila, baru wama ramaita. Dia baru boleh dia hidup balik. Ada yang ngusung dia. Yang ngusung dia adalah Allah. Dia rasakan. Dia tak ada boleh bergerak apa-apa. Diam dia. Bila Allah panggil malaikat untuk usung dia, untuk usung ke mana? Usung dia. Dia tak rasa macam kenderaan bawa dia nak ke sana, otak dia ke sana. Semua ada usungan yang bawa dia berfikir ke mana-mana. Bawa angan-angan ke mana, makrifat ke mana. Dia tahu siapa yang bawa ngusung tu tadi. Malaikat yang Allah Ta'ala suruh. Hakikatnya Allah yang bawa. Fa'ainama tuwallu. Alam ruh mana pun kita nampak, mimpi ke tetap Allah yang bawa perjalanan. Untuk kita melihat. Dan sampai ke dalam mimpi pun kita nampak, kita tak nampak lain. Kita nampak Allah. Penglihatan yang kita guna dah penglihatan dia. Mana ada kita? Wa maramaita, penglihatan dia yang kita guna. Jadi kita tak ada apa tak ada satu apa pun. Lah kan tadi dah lah. Sebelum lah kita dah praktis pula. Sebelum nak dapat makam lah tu, kita dah praktis diam kan. Tumpukan perhatian supaya kosong semua. Dah kosong betul, datang lambang yang Allah bagi simbol. Tak ada, engkau ni tak ada. Baru Allah yang bagi tu, tak ada. Pasal ayat dia Allah ta'ala insanu tak ada. Sebelum ni kau belum disebut lagi. Jadi Allah akan proses hilang nama kau, nama isteri kau, semua kau lupa nanti. Dia bagi hilang lah. Allah yang bagi. Bukan senang ingat lah. Ingat. Dia mesti ada dia punya yang Allah Taala dah bagi tu, syariat dia, tarikat dia, hakikat dia, makrifat dia. Dia mesti ada step dia yang Rasulullah dapat. Kita ambil tadi daripada sanad daripada Allah kepada Rasulullah SAW, kepada Sayyidina Ali, kepada sampai pada kita wali-wali Allah macam gitu. Kita nak yang begitu supaya kita tidak ada was-was dan ragu lagi. Benda ni bukan was-was, bukan ragu-ragu. Yakin hakul, yakin wa kamalu yakin. Tak ada lagi was-was. Memang kita ni tak ada pun. Kita yang angan-angan rasa ada. Kita tak pernah hidup pun. Tak ada. Tu. Tu saya cakap tadi, mak kilau bila dia umumkan nama dia baru dia mati. Kalau dia tak umumkan nama dia, dia hidup terus. Begitulah orang-orang yang betul-betul dah kenal diri, kenal Allah ni.
Bila dia umumkan nama dia aja, maknanya dia nak mati lah tu. Dia kata aku dah selesaikan ni, aku dah selesai. Maknanya dia dah nak mati lah tu. Dia dah boleh umumkan kan. Tapi kalau dia tak, dia diam lagi, maknanya masih lagi dia wama ramaita, dia tak ada kedian lagi. Masih dia jalankan kerja Allah Taala. Wan nazi nyampaikan tadi. Pak hadis. Dia dah dapat nikmat dengan Allah, tak ada diri dia. Jadi yang sampaikan tu adalah rahmatan lil, rahmat daripada Allah, yang apa yang dikeluarkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang datang, semua rahmat daripada Allah. Hingga keliling dia merasai mana dia pergi. Jadi napas-napas yang dia lalu tu, iblis tak berani nak jejak macam Sayyidina Umar. Takut iblis ke kuncu-kuncu nak jejak. Tak boleh. Sebab napas-napas dia tu ibarat akan menghancurkan benda-benda batil. Automatik, secara automatik. Iya. Macam kita lah selalu menegakkan kebenaran la ilaha illallah kan. Jadi kita tak rasa. Kita tak rasa, tapi benda batil, kalau kita datang tempat benda batil, automatik dia orang jadi gerun tu. Dia kata, si Latif nak datang ni. Latif dia tak boleh tengok benda-benda ni, main judi ke apa benda ni. Simpan. Ni belum kita datang, dengar kita nak datang je. Kan? Dia dah gerun dah. Simpan je, betul? Dia begitu. Malah orang ini lebih lagi. Kalau nak berperang tu, lawan apa ni, musuh-musuh Dajjal ke, tentera Dajjal ni dah seram. Jangan lalu sini, kita tak mampu ni, kita tak mampu hadapi dia ni. Napas dia aja, napas kesucian. Kita benda batil, wa qul ja'al haq, datang napas suci hak ni, hancur kita. Lenyap kita nanti. Jalan tempat lain. Dia merasakan. Dia kata, kita main sihir, ni benda batil. Tak jalan sihir, kita buat permainan sihir tempat lain lah. Ibarat gitu. Kita tak rasakan, tapi nanti kita akan tahu. Bukan kita ni hebat. Tapi inilah Allah Ta'ala kata, engkau lah yang paling tinggi. Engkau yang paling tinggi. Mana ada rendah lagi? Engkau dah kenal aku, mana ada rendah lagi? Kau dah kenal aku, kau tak ada, engkau yang paling tinggi lah. Siapa yang hadap kau? Sebenarnya siapa yang nak lawan kau, lawan aku. Boleh ke? Tapi dudukkan situ betul. Ini peluang kita pengakhir zaman, penghujung zaman ni. Rasulullah bagi tahu kita beruntung kalau orang yang dianggap asing pegang betul-betul. Pegang betul-betul. Kita ni lah penolong-penolong Imam Mahdi. Sebab kita dah jadi Mahdi kecil. Jadi penolong-penolong dia sebagai semua ilmu dia, ilmu kerohanian Rasulullah, akhlak Nabi semua. Para wali Allah juga, bukan sembarangan yang boleh nak nolong Imam Mahdi. Jadi kita kena, kalaupun kita tak boleh nak ikut Imam Mahdi, kita ikutlah penolong-penolong dia sekarang ni. Penolong-penolong dia kena ikut. Mereka ni tak nak ada upah apa-apa. Mereka pun tak suruh kamu ikut dia, tapi dia sangat sayang kepada kita. Dia punya sifat, dia tak nak kita ni, penolong Imam Mahdi ni sama macam Imam Mahdi juga. Dia tak nak orang angkat dia. Tapi dalam hati dia terlalu kasih sayang kepada semua. Faham-fahamilah orang yang tu. Dia tak mau apa-apa. Dia nakkan rahmat, kasih sayang pada kita. Dia nak selamatkan kita je. Itu terserah kau pandai-pandai fikir kau nak ikut. Dia tak pernah ajak ikut aku, tak ada. Cuma Allah yang bagi tahu. Macam mana dalam surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutlah orang yang di dalam dirinya tak nak mahu upah apa-apa. Itulah golongan para rasul, para nabi, wali-wali Allah, orang yang bertemu jalan yang muhtadun. Ikut. Jadi penolong-penolong Imam Mahdi sifat dia gitu. Jadi kalau dapat kita ikut penolong dia, jadi kita akan mudah nak ikut Imam Mahdi. Tapi sekarang ni tadi, tak lama lagi Imam Mahdi nak turun, kita sendiri pengikut-pengikut dia, kita tak kenal sifat-sifat dia. Wallahualam, saya tak tahu nak cakap apa. Kita dok hayal lagi, maknanya kita ke depan ni kita rasa macam boleh bahagia macam mana dulu-dulu. Kita boleh keluar negeri, boleh ziarah mak kat kampung, boleh pergi jiran-jiran, boleh pergi belajar ramai-ramai, berlonggok-longgok. Ya kan? Sekarang masanya menutup pintu kesenangan, membuka pintu kesusahan. Apa tu? Pintu kesusahan? Banyak ingat mati. Diamkan diri, matikan dirilah, yang ada hidup hanya Allah. Baru boleh hidup.
Hiduplah dengan Allah. Jangan rasa hidup dengan diri kita. Ini peluang dia. Ini skill dia untuk menghadapi dunia kita pengakhir zaman ni yang Allah bagi special kat kita. Jangan kita rasa berduka cita atau frust, kenapa aku dihidupkan akhir zaman. Jangan. Allah nak bagi keberuntungan pada kita untuk akhir zaman ni. Untuk kita dapat ikut Imam Mahdi, dapat menjadi penolong-penolong dia. Kita tak menyalahkan dia. Kita yakin dia lah akhir penghujung ni tadi, tanda-tanda kiamat ni tadi adalah dia akan turun. Dia akan menentang benda-benda batil. Allah Ta'ala bagi tahu menerusi mulut suci, iaitu kalam suci menerusi Nabi Muhammad SAW. Tak pernah bengkok, tak pernah menyeleweng, tepat sekali. Kita yakin hak mulia, kita teruskan. Jadi ini peluang. Jangan sampai kita tak ikut. Sekarang ni kita buktikan kita ikut. Iaitu kita mengikuti, cari siapakah tentera-tentera dia yang dah sentiasa bersiap siaga. Seperti orang Yahudi, 70,000 rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi semua dah berkumpul dah. Sejak 50 tahun lagi mereka dah siap bagi tahu kedatangan dia punya Al-Masih dia tu tadi, ada Dajjal dia tu. Dia punya guru besar dia kata. Ada bapa guru lagi dia lah, tapi Dajjal ni punya guru besar dia. Sampai disiapkan dia siapkan tentera-tentera dia. Kita ni sejak 50 tahun orang Yahudi pesan dia. Tapi berita yang dia terima tu berita bohong, tapi dia mempercayai. Tadi Iblis telah merasuk dalam Dajjal supaya menipu orang-orang Yahudi, supaya mengatakan engkau yang akan mengontrol dunia. Jadi dia bersungguh-sungguh lah. Dia 50 tahun dah lebih. Dia dah nyusun, dia akan kontrol. Dia yakin di situ. Pada keyakinan tu nanti, bila dia mati nanti, dia berlepas diri lah. Dajjal ke apa yang kau seru tadi, untuk dia kata engkau boleh kontrol tadi, rupanya engkau dikalahkan di dunia ni. Bukan engkau sebenarnya. Tentera Imam Mahdi dan Imam Mahdi, Nabi Isa akan turun. Dia yang akan mengontrol dunia untuk melenyapkan kebatilan. Tapi berita ni Iblis dah dapat tahu. Iblis tukar kan. Iblis buat ritual kepada Dajjal, buat gini, dia akan gitu aja. Skrip-skrip yang Allah Ta'ala buat kan gitu. Bila kita dah dengan Allah, kita nampak rancangan mereka terlalu lemah. Bila kita dah tahu Allah, kita dah dengan Allah, mana dia tersembunyi. Cuma yang sekarang manusia yang banyak yang tersihir, terkena masuk akuarium Yahudi. Jadi itu yang jadi kecoh tu. Akhir zaman ni banyak orang ikut akuarium Yahudi, jejak langkah sistem Yahudi. Tapi sikit demi sikit, lama-lama dah banyak, dia tak sedar. Ini dah kemuncak dia dah. Allah pun sayang lagi, Allah hantar COVID, duduk rumah, berkhalwat, diamkan diri, matikan diri, supaya datang yang adanya Allah, baru boleh sedar balik kan. Tapi kalau yang mana yang faham lah tujuan apa, dia balikkan kepada hak Allah Ta'ala, dia dapat lah. Tapi kalau dia tak balik kan, macam mana? Tak nak cakap apa. Kita hanya bagi tahu penerangan, kita lepaskan. Allah suruh kita berkasih sayang, jadi kita bagi dengan kasih sayang, bukan dari kepentingan apa. Kita sayang dia, kita nak dia selamat, bukan di dunia aja. Kita nak bawa ke situ. Apa gunanya selamat di dunia tapi akhirat tak selamat? Kita tak nak. Kita nak dunia dan akhirat. Ataupun dunia tak selamat pun tak apa. Yang penting di akhirat diredai oleh Allah. Itu yang paling mustahil. Itu kita bersungguh-sungguh ni. Apa si Haji ni hari-hari cerita tak penat dia ni. Apa yang dia dapat ni dia? Ada orang cakap kan. Banyak orang cakap. Tak ada kerja lain ke? Buat kerja apa, haji apa, buat kerja ni tak ada manfaat apa. Kan? Datang macam-macam orang tak cakap. Kan? Jangan kau campur, nanti tak ada kerja lain si Haji tu jelah. Tak payah bekerja ni. Macam mana nak cari rezeki, tanggung isteri anak apa? Macam-macam kan? Jadi kita pedulikan. Nabi Muhammad SAW lagi teruk kena. Kahwin dengan orang kaya tu jadi miskin. Siti Khadijah Al-Kubra kan. Daripada kaya raya bangsawan jadi miskin kahwin dengan Nabi Muhammad SAW. Macam-macam orang cakap. Tapi Siti Khadijah kata apa? Tuan badan kata, aku bersyukur dapat suamiku. Dapat aku keluarkan semua harta-hartaku untuk ke jalan
Allah, bangga aku. Kalau perempuan sekarang tak tahu nak cakap. Aku dia berkaya sampai miskin. Dia bersuami kan kau. Bukan perempuan dekat sini, tempat lain. Bumi lain. Tu dia. Apa akan jadi? Ego datang, sombong datang kan. Dia tak tahu. Dia tak dapat nilai kerja yang Rasulullah bawa. Kerja yang orang-orang mukmin bawa. Dia ialah syaitan, iblis, dia akan menggoda. Tak dapat dengan tuan badan, dia akan cari orang-orang yang dekat dengan dia untuk dapat digoda. Nabi Adam pun dia tak mampu nak goda Adam, tapi digoda Hawa, betul. Hawa lah yang jadi pengasut, wakil daripada iblis. Jadi dia akan cari jalan bersyarikat dengan siapa-siapa pun untuk menghentam. Kalau dia nak direct tak boleh. Dia nak entek direct Rasulullah tak boleh. Direct Nabi-Nabi tak boleh. Direct wali-wali Allah tak. Dia cari orang yang terdekat yang boleh asut dia. Dia gunakan jalan begitu. Jadi kita gini. Kita kena faham dia punya apa? Allah Ta'ala punya skrip-skrip tu kan. Kita tahu watak-watak ni semua. Itu pasal cerita Piramli kita tengok. Dia menguasai semua watak-watak tu. Maka hiduplah dalam filem tu. Watak si sini, watak ni semua dia menguasai. Dia boleh, kalau tersilap dia boleh cover. Macam Rasulullah, dia tahu watak-watak sahabat dia. Dia tahu watak-watak iblis. Dia tahu watak-watak kuncu-kuncu musuh ni. Watak-watak munafik, watak-watak kafir. Semua dia menguasai. Jadi dia tak ada lagi kemarahan dalam diri dia. Sebab dia tahu watak-watak tu, skrip tu Allah yang tapi watak aku yang penting rahmatan lil biarlah dia punya watak untuk sesatkan orang, nak bunuh orang, fitnah tu. Yang penting aku tetap, dia fitnah macam mana pun, ya Allah rahmati dia, bagilah dia hidayah. Nak dibunuh Rasulullah tu, nak dibunuh dah. Sikit lagi nak dibunuh. Surakah kan. 100 ekor kuda ke unta orang upah dia. Siapa dapat bunuh Muhammad. Dan Muhammad gini, dia kejar naik kuda, nak dekat dia nak pancung. Rasa pusing, Allah jatuh. Keras terus. Rasulullah pun ambil pedang dia. Sekarang nyawa engkau kan, engkau yang boleh tolong aku, bukan Allah. Bertaubat Surakah. Nampak? Gitu. Tetap Nabi dah boleh bunuh dah, tapi Nabi tak ada perasaan nak tukar, ada keakuan diri, tak ada. Dia tak tukar, dia tetap juga tenang. Wa ma ramaita tetap dia tahu watak dia tadi. Dia tahu watak dia tu. Allah tak bagi. Allah watak dia tu watak, bukan watak yang maknanya membalas keburukan orang dengan keburukan. Tetap balas dengan rahmatan. Ya Allah. Itu Abu Jahal gila-gila punya marah. Abu Lahab, Abu Jahal sama. Macam-macam dia buat ni. Upah orang nak bunuh Rasulullah. Sampai malaikat dah marah sangat. Malaikat jadi marah. Malaikat patutnya tak ada nafsu lah kan. Tapi jadi marah tengok malaikat. Sampai kata, Muhammad kau nak apa kan? Wahai sahabat Jibril kata. Kenapa? Dah melampau sangat dia buat kau ni. Nak aku terbalikkan bumi ni. Nak aku. Rasulullah kata, aku nak doakan dia biar Allah Ta'ala bagi dia. Ya Allah, sekiranya engkau ampunkan dia, engkau bagi dia hidayah, engkau bagi dia faham, engkau lebih bijaksana dan penyayang ya Allah. Tu doa Nabi. Kalau kita malaikat dah ada kekuasaan, bantam dia. Kalau kita gitu. Kalau kita lah. Tapi Rasulullah dia tahu posisi dia. Yang Allah bagi posisi dia adalah tu pasal dia tu kekasih Allah. Allah tu malu nak tolak permohonan kekasih dia. Malu. Jangan sampai-sampai siapa-siapa kacau Nabi Muhammad. Allah sendiri yang akan tu. Tapi Nabi Muhammad tak, tetap juga ya Allah janganlah apa-apakan dia. Macam tu sekali. Mana tak Allah Ta'ala kasih sayang. Gitulah kita. Itu semua watak tu kena buang kedirian dululah. Iaitu diamkan diri, belajar mendiamkan diri. Tak usah ingat apa-apa, nama kau pun tak perlu kau ingat. Kau tak ada isteri, kau tak ada anak, kau jangan ingat semua tu, boleh tak? Bukan senang tu. Diam dulu tu, diam. Lepas tu baru masuk akan tiada tu tadi. Dan tiada tu tadi Allah yang akan meniadakan. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya dileburkan. Macam Nabi Musa, tu nampak cahaya tu tak tahan,
pengsan. 40 hari pengsan. Bangun, aku yang betul-betul beriman pada Allah. Macam tu kita nak. Allah panakkan kita, leburkan kita, kita dah rasa belum? Betul-betul ketiadaan tu tadi. Jadi kita belum capai makam ketiadaan yang betul, kita dah rasa macam kita betul-betul lah sebut nama Allah. Mana boleh sebut nama Allah ada dua? Ada engkau, ada tak? Sebab pelajaran ni terlalu dah jauh, dia anggap asing dah sekarang ni. Maka itu kita jadi terperanjat, si Haji ni dia mengaku Tuhan ni. Ini macam Syekh Siti Jannah, macam Al-Halas ni pelajaran si Haji ni. Dia menilai pula macam tu pula. Dia tak faham ada itulah yang aslinya. Cuba engkau dah dimomok-momokkan dengan cerita-cerita orang Yahudi supaya mengatakan tu semua adalah pelajaran yang songsang, yang salah. Padahal itulah perjalanan yang asli, yang suci. Tapi engkau dah masuk orang-orang Yahudi ke dalam tempat engkau, dia dah perang saraf supaya kita menganggap ni salah dah. Padahal apa maksudnya la ilaha illallah yang kau sebut tu? Sebut aja. Jadi dia nak suruh orang Yahudi, nak suruh kita sebut dia, jangan kaji. Pasal dia tahu kalau dia kenal Tuhan dia, habis kita tak boleh kalahkan dia, Yahudi kata. Iblis lah nasihatkan. Kau jangan bagi ilmu Muhammad, kenal diri, kenal Allah kepada umat dia. Kalau dia tahu, habis kita. Tak boleh cek makan itu. Gitulah ibaratnya. Tapi kalau dia dah tahu dia paling tinggi, tak mampu kita hadapi dia. Sampai bila-bila. Sebab dia dah tiada kedirian dia. Kita nak hadap siapa? Bos kita. Bos kita Allah yang bagi kita kudrat, mana boleh kita nak? Memang tak boleh. Tak boleh. Memang iblis tak boleh. Tak boleh sebab engkau ditugaskan untuk orang yang tak tenggelam, tak lebur dengan Allah. Engkau boleh goda, kata Allah. Kau boleh bawa dia. Kau boleh goda dia. Tapi hamba ku yang betul-betul lah kenal aku, hamba ku betul-betul, kau tak boleh. Tak ada kekuasaan. Penat dia lah kau. Jadi itulah maknanya. Itu saya cakap tadi, keberuntungan bila kita ni peganglah betul-betul. Ini peluang kita. Nanti sampai nanti kekal abadi kita dengan Allah. Bila di dunia lagi kita dah dapat untungnya tadi. Tak ada nikmat yang lebih besar lagi, iaitu wa amma bin ni'mati rabbina. Leburnya kita dengan tak ada kekuatan diri, maka kita sampaikanlah inilah, leburkanlah diri. Kita akan mencapai nikmat yang paling besar, yang tak ada lebih besar nikmat. Dan nikmat yang ada sebenarnya yang kat dunia ni semua nikmat yang akan membawa kita ke arah kehancuran, kerosakan, melainkan nikmat yang dialakan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, sekian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini, Allah Taala sentiasa memberi penceritaan tentang diri dia, tetap hala tuju menyatakan penceritaan supaya kita menafikan diri kita, mengesakan diri keesaannya juga. Jadi sebagaimana yang kita ketahui mengenai penceritaan tentang Sayyidina Ali, iaitu Sayyidina Ali ni adalah seorang yang digelar oleh Rasulullah SAW gedung ilmu yang mana semalam Ustaz dah beritahu ada dua kantong ilmu tu, satu ni telah disampaikan dan satu ni tidak boleh disampaikan disebabkan Sayyidina Ali kata tak ada orang yang layak menerima ilmu ni yang sebenarnya. Jadi penceritaan semalam tu menyatakan bahawa kenapa Sayyidina Ali bercakap itu, sebab disebabkan berkemungkinan belum masa dia lagi. Jadi inilah masa dia. Kenapa penceritaan sebegini yang dikatakan dan diambil daripada Allah Taala juga, gedung ilmu Sayyidina Ali tadi tu. Mengenal diri, mengenal Allah ni salah satu dia. Kenapa sampai dekat kita? Sebab itulah yang dikatakan sampainya masa untuk disampaikan. Dan itu semua adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntungnya kita hargailah ilmu yang kita dengar ni. Hargailah dia. Hargai benar-benar. Memang sukar kita nak temui. Sebab Rasulullah beritahu ilmu ni terlalu sedikit orang nak menerimanya.
Tapi kalau orang tak nak menerima, dia menutupi, itulah orang yang tidak menghargai ilmu apa, kenal diri kenal Allah. Itu dia seorang yang rugilah. Dia menutupi, lepas tu dia rasa dia baik daripada orang lain. Itu wallahu alam lah, saya tak boleh nak cakap apalah. Di akhir zaman ni pun dia boleh bersikap ego macam tu. Dia tak nak menuntut ilmu sebegini. Wallahu alam lah, saya hanya menyampaikan apa yang telah diperjalankan oleh Allah SWT untuk menerusi dia tu, untuk sampaikan benda ni. Jadi bagi saya inilah sesuatu yang istimewa daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, special daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga tetaplah kita dengan yang dikatakan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Tak senang dan tak susah, tapi kita kena tempuh juga, seperti mana yang diperbincangkan hari ini. Kita buat latihan yang mana yang telah disampaikan tadi, dengar betul-betul, dengar dengan penuh tumpuan, dan buat dengan penuh tumpuan, insya-Allah. Itulah orang yang nakkan Allah. Kalau dia benar, dia yakin dia nakkan Allah, tak tahu macam mana pun dia buat juga, macam mana supaya Allah Taala letakkan olahan tadi tu, itulah orang yang nakkan Allah. Kalau dia tak nak, dia tak nak dengar juga. Allahu a'lam. Itu tak boleh nak cakap apalah. Saya tetap mendoakan juga. Insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita kalimat Rabbi, kalimat kudus, suci daripada teman kita tadi, insya-Allah. Mudah-mudahan Rasulullah SAW ni dia mengatakan dia ni gedung ilmu. Gedung ilmu ni maknanya ibarat air lautan, dijadikan dakwat. Tulis kalimat Rabbi. Mana Rasulullah tu gitulah gedung, tak habis-habis. Jadikan dakwat air lautan yang ada kat muka, ditambah lagi pun tak habis-habis, tak kering. Mana gedung ilmu yang pada Rasulullah tu tak habis-habis. Jadi pintu dia tu Ali lah. Rasulullah begitu, pintunya adalah jadi setiap orang nak mengambil ilmu pada Rasulullah, pasti Ali tahu. Mana hebatnya Sayyidina Ali tu tadi. Dia tahu kau amal ilmu apa, dia boleh bau. Sebab apa bau apa, dia tahu. Macam Nabi Khidir, dia tahu kau amalkan ilmu apa, dia tahu awal akhir zahir batin, dia dah tahu dah. Sebab pengetahuan dia di sisi Allah. Mana boleh sama dengan pengetahuan kita ambil cedok-cedok sikit ni, tak sama mana. Bukan dia nak perhina Nabi Musa, bukan. Nabi Musa tu dia dah perjalanan dia begitu. Ya. Dan Nabi Khidir pun berkata, aku pun tak mampu, tak ada ilmu pengetahuan aku tentang perjalanan ilmu engkau. Itu ilmu Allah bagi engkau, begitu cara dia. Dan aku punya ilmu pula tak ada pada engkau. Jadi mana mungkin kau dapat ikut aku, kata Nabi Khidir. Dan dia tak merendahkan Nabi Musa. Begitulah Rasulullah SAW. Dia dah semua ilmu yang orang yang nak ambil tu semua Rasulullah tahu. Jadi Rasulullah ni, siapa yang dia tanda dia adalah Ali lah. Kan posisi dia. Orang tu dah ambil, bawa keluar, dia amalkan cara lain ke apa, semua Sayyidina Ali tahu. Jadi itulah maknanya beruntungnya kita tadi. Macam Abu Hurairah, dia ada kantong tu macam kantong makanan, dia kata. Dua kantong Rasulullah bagi, ibarat macam kantong makanan. Maknanya ilmu juga. Ilmu berbentuk makanan, dia ilmu juga. Tapi saya Abu Hurairah kata, yang satu Rasulullah bagi untuk disebarkan semua. Habislah aku bagi. Kantong dalam kantong tu makanan. Maknanya ilmu-ilmu Rasulullah bagi pada Abu Hurairah semua lagi. Dan ada satu kantong lagi ni tak boleh. Rasulullah kata hanya orang-orang pilihan. Yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, tu boleh. Maknanya gitu. Jadi beruntunglah kita, maknanya kita dapat kantong yang satulah. Yang itu yang mustahak, kantong satu lagi. Ni banyakkan kita ni sekarang kantong yang mana yang tu pun bagus juga, tapi dia tak mengambil kantong yang satu lagi ni. Yang satu lagi ni maknanya orang ni maknanya dijamin lah. Dijamin oleh Allah. Sebab apa? Sebab dosa-dosa dia terdahulu yang akan datang semua Allah dah ampuni. Sebab apa? Sebab dia dah leburkan diri dia. Dia dah tak nak tempat lain dah. Dia nak hanya ada Allah, tak ada diri dia dah. Apanya yang nak dihisap lagi?
Itu tu kata ayat Allah, ayat Quran kata bukan dimaksudkan Rasulullah SAW aja dosa dia akan datang. Tapi orang yang dah leburkan diri, dah kenal diri, kenal Allah, Allah Ta'ala menjanjikan keamanan. Betul dia maksud dia. Jadi hidup dia tadi, wa ma ramaita is ramaita, tak ada dah diri. Hidup dia adalah sebab dia dah tahu pakaian dia ni, pakaian diri kita ni adalah la. Tidak mentiadakan diri. Itu pakaian kita. Itu amalan kita. 24 jam jangan merasa ada di keakuan diri. Itulah pakaian kita. Baru datang betul-betul yang hidup tuannya. Jadi hidup kita ni sentiasa lah, tak ada. Jangan rasa macam mana nak proses diri kita. Daripada sehari-hari kita proseskan supaya diri kita terus tak ada.